Baik, bagi yang tidak berkesempatan menyaksikan perutusan khas dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, itu tadi kami bawakan sekali lagi dan anda boleh ikuti transkrip penuh di laman Facebook Berita RTM. Baik, seterusnya kita membincangkan pengoperasian Hospital Medan Malaysia, misi kemanusiaan di Cox Bazar bersama Colonel Dr. Muhammad Ashril Moidin yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam bersama Jabatan Perubatan Tentera Hospital Tuanku Mizan merangkap komander misi Starlight 2. Terima kasih kerana bersama kami, Colonel. Terima kasih. Kita mulakan dengan berbincang sedikit tentang latar belakang misi kemanusiaan ini yang akan ke Cox Bazar. Silakan. Misi ini kita tahu sejak tahun 1990 telah ada 500,000 pelarian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh. Pada hujung tahun 2017 ada sekitar 700,000 pelarian Rohingya yang lari daripada kekejaman rejim di Myanmar ke Cox Bazar, Bangladesh. So jumlahnya menjadikannya 1.2 juta pelarian yang tidak mempunyai kemudahan asas sama sekali termasuk kesihatan. Ya. Akibat prihatin tentang keperluan ini, kerajaan menghantar misi Hospital Medan Malaysia ke Cox Bazar, Bangladesh. Dalam situasi sedemikian, apakah cabaran paling utama? Adakah dari segi logistik ataupun mengenal pasti dari segi nak set up fasiliti tersebut, Doktor? Of course, cabaran yang paling besar yang kami hadapi adalah ketika untuk mengatur gerakan semua aset-aset kita ke sana dan planning in terms of logistic requirement di sana, mencari lokasi-lokasi dia dan juga membina keperluan-keperluan asas untuk hospital itu sendiri. Bekalan elektrik, air dan sebagainya terpaksa kita bina sendiri dan dapatkan sendiri di sana. Situasi seperti bila kita ada macam pasien yang pesakit ataupun dari kategori anak kecil ataupun warga emas, dalam cabaran mereka melarikan daripada kekejaman tersebut, ini merupakan dua golongan yang paling sukar sekali. Pengalaman kena? Kita banyak berjumpa dengan anak-anak yatim dan golongan warga tua yang kita tahu daripada cerita mereka berjalan berhari-hari. Ada yang sampai 2 minggu untuk sampai ke Cox Bazar, Bangladesh. Ada satu kanak-kanak ni kita jumpa, nama dia Fatimah. So masa dia datang ke Hospital Medan Malaysia, umurnya telah sekitar 7 tahun. So pada umur 5 tahun dia melarikan diri daripada Myanmar dan dia terjumpa seorang bayi yang masa tu berumur baru beberapa bulan, sekitar 6 bulan. Dia ambil bayi itu dan dia jaga selama 2 tahun sendiri. Ini merupakan satu cerita yang extraordinary lah. Dan dalam keadaan hospital beroperasi, sudah pasti keselamatan dan kesihatan mereka yang berada di dalam hospital itu sesuatu yang perlu juga dirunsingkan. Bagaimana keadaan Hospital Medan Malaysia mengawal penularan wabak dan sebagainya di dalam kawasan yang seperti mana yang kita lihat kurang optimum sebenarnya, tapi perlu dilakukan? Kita di dalam ATM sentiasa mempunyai Standard Operating Procedure atau SOP bagi keselamatan dan juga untuk mengawal infection di kalangan warga kesihatan yang bertugas di sana. Kita mempunyai strict infection control serta kita sentiasa cuba mengawal wabak melalui preventive actions yang kita lakukan dari masa ke semasa. Dari segi security, kita mendapat bantuan daripada pihak berkuasa Bangladesh, daripada tentera Bangladesh sendiri yang sentiasa memberi bantuan menjaga keselamatan hospital itu. Dalam kita dapat saksikan visual, bekalan air juga tidak seperti situasi di dunia lain, bila mana kekurangan yang mereka hadapi ini mungkin tidak terjangkau bagi masyarakat hidup dalam keadaan yang serba lengkap, Doktor, ya. Tapi apa yang menyebabkan Doktor dan juga tim yang lain terus memberikan iltizam dalam situasi begitu banyak kekurangan sekalipun, tidak mematahkan semangat untuk terus berbakti kepada mereka? Disebabkan rasa prihatin di dalam kesihatan, kita ada satu term yang kita panggil empathy, yang mana kita meletakkan diri kita di dalam kasut pesakit itu sendiri. Jadi bila kita melihat kesengsaraan dan penderitaan yang ada, ianya menjadi satu motivation kepada semua team members untuk terus kekal membantu. Dalam masa yang sama, kita sentiasa melakukan aktiviti-aktiviti rekreasi
iaitu bersukan ataupun sukaneka dan sebagainya bagi memelihara moral anggota di sana. Masalah kesihatan yang paling utama di kalangan para pesakit di kawasan itu? Dia penularan wabak adalah satu masalah yang utama. Ya. Kita ada wabak measles, diphtheria, mumps, rubella. Sekiranya kita risau tentang wabak COVID-19 di sana, almost every month ataupun once every few months akan ada wabak-wabak besar. Jadi itu merupakan risiko utama. Ini antara wabak yang telah pun mungkin hilang daripada skala kesihatan di Malaysia. Namun di sana kita dapat lihat mereka tidak ada imunisasi dan tidak diberikan rawatan kesihatan asas oleh negara mana mereka menetap dulu. Jadi bagaimana untuk mengatasi isu-isu seperti ini dan memastikan kelestarian kesihatan mereka yang di bawah jagaan hospital? Di hospital kita sentiasa mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Di sana kita tidak bergerak hanya sebagai satu entiti yang individu. Kita bergerak bersama-sama dengan agensi-agensi lain di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO. WHO mempunyai program imunisasi mereka sendiri dengan dibantu oleh UNHCR serta International Office of Migration ataupun IOM. Jadi perkara-perkara ini dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut di kalangan mereka. Doktor begitu berpengalaman menangani situasi dan doktor sebut tentang wabak tadi, dan paling tidak perlu kita tanyakan pada doktor tentang situasi yang berlaku di Malaysia sekarang. Kalau boleh kita ambil sedikit masa doktor untuk memberikan pandangan doktor tentang bagaimana cara negara kita menangani situasi ini sekarang. Untuk wabak COVID-19, seperti yang kita dengar pengumuman Perdana Menteri tentang restrictive movement, fokus utama kita adalah untuk mengelakkan daripada kumpulan-kumpulan yang bersesak, individu-individu itu pergi ke kawasan orang ramai dan bersesak-sesak. Tapi yang berlaku sebaliknya, seperti semalam saya hanya ingin membeli susu untuk anak, tapi di supermarket di pasar raya terlalu sesak dengan pembelian panik. Ini jelas bertentangan dengan spirit untuk kita mengurangkan wabak itu sendiri. Apabila mereka bersesak-sesak di dalam pasar raya akibat pembelian panik, maka wabak itu mungkin menular dengan lebih cepat akibat. Jadi saya menyeru agar masyarakat di Malaysia tidak panik dan mematuhi sarana-sarana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia serta Kerajaan Malaysia itu sendiri. Juga kita tekankan tidak ada lockdown sama sekali, ya, cuma restrictive movement. Apakah yang doktor sendiri boleh perjelaskan kepada rakyat Malaysia yang menonton tentang restrictive movement ataupun kawalan pergerakan? Kawalan pergerakan ini bukannya, apa yang difahamkan bukan merupakan total lockdown seperti yang diwar-warkan di media sosial. Kita masih boleh pergi ke grocery dan sebagainya. Sebenarnya bebas bergerak, cuma banyak agensi-agensi serta pasar raya, kedai ditutup. Tetapi kita memerlukan rakyat Malaysia untuk bertanggungjawab dan hanya keluar apabila perlu untuk membeli barangan keperluan, dan kemudiannya kurangkan pergerakan keluar. Kerana kita tahu rakyat Malaysia mungkin akan mengambil peluang ini untuk keluar beramai-ramai dan berhimpun di satu tempat di taman ataupun mungkin bercuti di dalam negara dan sebagainya. Dan ini bertentangan dengan spirit kawalan Perintah Pergerakan itu sendiri. Acara-acara yang sering dilangsungkan sempena dengan cuti sekolah dan sebagainya seperti kenduri perkahwinan. Apakah nasihat doktor berkaitan dengan acara-acara ini? Seperti saranan yang telah diberikan di dalam langkah kawalan, perkara-perkara ini perlu dielakkan buat masa ini. Dan doktor, mungkin satu lagi yang boleh kita bertanya tentang bagaimana yang dikatakan social distancing. Satu lagi tema yang sering kita dengar, apakah definisi social distancing? Social distancing ni kita tahu kita perlu elakkan daripada kawasan-kawasan tumpuan ramai, dan apabila kita sendiri sakit, kita perlu mengisolasikan diri kita sendiri. So definition of social distancing itu bukan hanya kepada orang yang sihat,
tapi kepada orang yang sakit tu sendiri. Sekiranya kita rasa kita sakit, kita perlu memakai mask dan dalam masa yang sama mengelakkan daripada pergi ke kawasan tumpuan orang ramai. Kalau boleh kita juga tanyakan Doktor, bawa kembali kepada misi ini, sekembali Doktor ke tanah air, apakah kiranya pelan jangka panjang untuk kembali ke Cox's Bazar dan meneruskan khidmat ini? Pelan jangka panjang ini bergantung pada polisi dan dasar kerajaan. Ini bukan untuk saya komen. Jadi Angkatan Tentera Malaysia sentiasa mendukung apa jua kehendak dan aspirasi kerajaan. Jadi ianya akan diputuskan oleh Kabinet. Dalam situasi bila mana doktor dan juga tim lain bekerja di hospital di Cox's Bazar tersebut, kalau berlaku penularan, kebarangkalian itu, apakah situasi begitu memberikan mereka lebih risiko kepada penularan wabak seperti ini? Ya, mereka yang berada di sana lebih berisiko bukan sahaja untuk mendapat wabak COVID-19 sekarang, tetapi bermacam-macam jenis wabak lain yang sememangnya wujud di situ. Dan banyak yang ada wabak-wabak yang memang telah pun tidak ada, tidak wujud di banyak tempat, masih ada di situ. Jadi risiko ini sentiasa ada. Komen doktor tentang kepentingan pendidikan kebersihan, kerana barangkali kebanyakan daripada wabak ini boleh dihentikan sekiranya aspek kebersihan itu boleh diberikan pendedahan yang lebih mendalam kepada mereka. Daripada aspek kebersihan, kita perlu menekankan regular hand washing ataupun basuh tangan dengan kerap menggunakan hand sanitizer. Dan kita di Malaysia ni memang budaya kita, apabila kita bersin, kita akan tutup dengan tangan kita, ya. Jadi tangan-tangan ini, jari-jari ini yang akan tekan lift, akan buka handle pintu dan sebagainya. Bagi yang sakit bersin, etika batuk yang betul, yang sepatutnya kita gunakan adalah dengan menutup menggunakan siku, kerana tak ada orang yang tekan lift, button lift menggunakan siku. Sekarang ada. Sekarang mungkin, okey. So dari segi penularan wabak tu sendiri, etika kebersihan ni patut dipatuhi oleh semua. Dr. Sering juga kita ingin tahu, selain daripada Malaysia, adakah terdapat misi-misi bantuan seumpama ini yang telah pun tampil daripada negara ataupun agensi luar di Cox's Bazar? Adakah kita berseorangan di sana? Tidak, kita mungkin antara yang terawal di sana, tapi kini telah ada Turkish Field Hospital. Ada juga Hope Field Hospital, iaitu agensi antarabangsa NGO, dan juga hospital-hospital daripada MSF ataupun Medicine Sans Frontier yang beroperasi di sana. Itu Doctors Without Borders, Doktor. Yes, dalam Englishnya is Doctors Beyond Borders. Untuk juga masih kita ambil dari doktor untuk memberikan sedikit saran kepada rakyat Malaysia dari segi pemilihan sanitizer dan juga bagaimana untuk memastikan masing-masing tampil dengan tanggungjawab yang sebaiknya untuk mengekang penularan COVID-19 ini, doktor. Pembelian hand sanitizer, kita percaya daripada data yang ada, any alcohol based hand sanitizer memang efektif di dalam mengurangkan penularan wabak ni dan boleh membunuh kuman virus ini. Dalam masa yang sama, penggunaan mask sepatutnya digunakan oleh orang yang sakit berbanding dengan orang yang sihat, kecuali petugas kesihatan, kerana petugas kesihatan dia menggunakannya sebagai personal protective equipment. Tapi penggunaan mask ni yang jadi panik, sebab semua yang tak sakit pun sibuk untuk beli mask. Kalau kita pakai mask tapi kita masih lagi tidak membasuh tangan, dalam masa yang sama kita menyentuh bahagian-bahagian muka kita, virus itu still boleh menular. Dan banyak daripada kita yang menggunakan mask yang disposable tu berulang-ulang kali, dan mask itu mungkin penuh dengan virus pun. Jadi hentikan pembelian panik ini dan gunakan apabila perlu. Dan hand washing ataupun penggunaan hand sanitizer adalah jauh lebih penting berbanding dengan penggunaan mask itu sendiri. Ya, maaf doktor. Doktor sebut tentang alcohol base, tapi ada juga yang sekarang tampil dengan sanitizer yang katanya tidak berasaskan alkohol. Jadi bagaimana komen doktor dari aspek perubatan? Dia still boleh digunakan, tetapi macam yang saya kata, recommendation yang ada adalah memerlukan sedikit kuantiti alkohol di dalamnya untuk dia menjadi efektif. Kita boleh membasuh tangan menggunakan sabun pun
still akan mengurangkan risiko jangkitan. So ianya bukan satu isu yang besar lah. So semua merupakan hanya fakta teknikal saja. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Colonel Dr. Muhammad Rashid kerana sudi bersama kami dalam Bersama Pagi Malaysia, dan kita akan berehat seketika dan kembali bersama dengan anda selepas ini.